Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, daripada perkara hikmat adanya hari akhirat adalah menjadi suatu hikmat kebijaksanaan yang besar. Manusia diletakkan dalam kehidupan di dunia dengan sifat yang ada pada mereka, di mana mereka boleh membuat pertimbangan di antara akal dan nafsu, di antara kecenderungan kepada kebaikan dan dorongan ke arah kejahatan. Petunjuk dari Tuhan yang Rahman, Tuhan yang Rahman, dan bisikan syaitan boleh menilai apa yang ada di hadapan mereka kalau sifat yang ada pada mereka diletakkan pada tempatnya. Di samping itu, dengan limpah yang tidak terhingga dari Allah kepada mereka, maka diutuskan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Adanya para ulama yang salihin yang berpegang dengan ajaran agama, di samping kitab Allah yang lengkap dengan batas sempatan, perangsang dan amaran, iktibar dan pengajaran. Oleh itu mereka mengenal perintah Tuhan dan larangan, dan mengerti akan tanggungjawab mereka, dan mereka sepatutnya hendaklah buat mereka, dan mereka sepatutnya hendaklah meluahkan pengabdian dengan iman, amal dan taat, segala-galanya memenuhi kemampuan mereka. Hakikat ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surah Dzariyat ayat 56. Artinya, dan tidaklah aku jadikan manusia dan jin melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Di antara hikmat yang besar Allah Ta'ala jadikan hari akhirat ialah untuk memberi keputusan kepada hikmat manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang ada pada mereka, membolehkan mereka diletakkan di atas muka bumi. Tidak boleh malaikat. Yang boleh menjalankan tugas memakmurkan bumi ialah manusia, bukannya binatang, bukannya malaikat, bukannya kayu dan batu. Kerana manusia ada akal, manusia ada nafsu, nafsu yang menyebabkan ada kemahuan untuk menggunakan benda-benda yang ada di atas muka bumi. Benda yang ada di atas muka bumi ini ada benda yang digunakan oleh manusia, benda yang digunakan oleh binatang, benda yang digunakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Dan Allah Ta'ala meletakkan sempatan dan batas. Manusia ada batas, boleh makan, boleh minum. Manusia boleh memakmurkan makhluk yang lain. Ada benda yang manusia boleh makan, ada yang tak boleh makan. Ada yang boleh minum, ada yang tak boleh minum. Allah Ta'ala yang tahu sempatan. Manusia ada maruah, ada harga diri. Binatang ada nafsu saja, harga diri tak ada. Tidak ada rasa malu. Ada juga kalangan manusia ni, dia berasa dia nak bebas, nak jadi binatang. Itu tak betul. Bukan bebas. Bebas ni makna kita boleh buat mengikut sempadan. Makna bebas. Kalau buat benda yang tak jadi ke sempadan, babah orang panggil. Orang panggil babah. Babah jadi babah, jadi rosak. Itu kena faham antara bebas dengan babas. Binatang pun ada sepadan dia. Binatang hidup atas darat, tak boleh masuk dalam air. Binatang yang hidup air masing tak boleh pergi ke air tawar. Yang boleh hidup dia masing dan tawar ada sukatan dia.
Lepas pada sepadan dia, kali dia pergi mampu. Ini dia sempadan yang Tuhan buat. Oleh kerana manusia ni adalah makhluk yang paling mulia di kalangan makhluk-makhluk yang lain. Allah Ta'ala buat sempadan. Dan manusia memerintah makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain. Dengan sifat-sifat yang ada pada manusia. Sifat nak makan, sifat nak minum, sifat nak tu, sifat nak ni. Untuk memulihkan manusia mengambil benda-benda yang ada ni. Dan Allah Ta'ala letakkan batas dan sempadan dia. Manusia tukang jaga makhluk yang lain. Tukang jaga makhluk yang lain. Dan sebab itulah Allah Ta'ala muliakan manusia dengan syurga. Tak beri pada makhluk yang lain. Kerana manusia menguruh makhluk yang lain. Ini kena sedar. Untuk menolong manusia, Allah Ta'ala mengutuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Dan Allah Ta'ala turunkan kitab-kitab. Kalau tidak ada Nabi-Nabi, maka ulama-ulama yang menerima ilmu Nabi-Nabi. Firman Allah Ta'ala, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqq bi'idnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Adalah manusia itu satu umat saja. Semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tak ke bangsa apa. Lalu Allah utuskan Nabi-Nabi. Dan Allah Ta'ala beri pada Nabi-Nabi itu kitab. Tujuannya untuk menerangkan kepada manusia. Apa-apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Ada sempadan. Dan memberi amaran. Amaran dunia dan amaran akhirat. Amaran dunia, kaum-kaum yang langgar perintah Allah kena bala. Bala taufan Nabi Nuh, bala gempur bumi, bala penyakit, bala macam-macam bila manusia langgar perintah Allah Ta'ala. Ini amaran dunia. Disebut dalam Quran kisah umat-umat zaman dulu yang dibinasakan kerana melanggar perintah Allah. Dengan sebab perbuatan diri mereka sendiri. Dan Allah Ta'ala beri berkat di atas muka bumi kalau ikut perintah Allah. Dan Allah Ta'ala juga beri berita gembira di hari akhirat. Kalau ikut perintah Allah, pahalanya besar. Lepas mati, dapat nikmat dalam kubur. Masuk syurga pula, dibangkitkan. Tetapi kalau lawan perintah Allah Ta'ala, jaga kena seksa masuk neraka pula. Dia beri amaran. Dan tidaklah menjadi pertelengkahan di kalangan manusia itu. Tak jadi baloh. Tak jadi kelahi. Melainkan kerana ada kalangan mereka yang tak ikut kitab yang Tuhan turunkan. Itu puncanya. Itu puncanya, kena sedar. Tak ikut sempadan Allah. Ada kan manusia, bila ada jadi berlawan. Dan terpaksa kena lawan. Terpaksa kena lawan. Dan Allah Ta'ala suruh selamatkan manusia sebanyak-banyaknya melalui Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Bila tak ada Nabi, maka ulama-ulama. Ulama-ulama mengambil alih. Bila Nabi tak ada, ulama-ulama mengambil alih. Sabda Nabi SAW, man sahala tariqan ila al-ilmi sahadallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna wa fadlul alimi ala al-abidi ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib ka fadlil ala sa'iril nujum innamal ulama'u warathul anbiya ma warathu dinaran wala dirhaman
wa innama warrasu ilman faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dengan makna barang siapa yang memudahkan jalan kepada orang menuntut ilmu yang ditinggalkan oleh nabi-nabi, ilmu agama, maka Allah memudahkan kepada jalan ke syurga. Sesungguhnya malaikat mengendahkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dia buat. Kerana mereka yang menuntut ilmu agama ni ialah mereka yang menerima pesaka nabi-nabi. Kelebihan orang yang ada ilmu agama, yang alim, sama seperti bulan di tengah bintang-bintang cakrawala di langit. Sesungguhnya ulama adalah orang yang mewarisi pesaka nabi-nabi. Nabi-nabi tidak meninggalkan duit, emas dan perak. Nabi-nabi meninggalkan ilmu. Barang siapa yang mendapat ilmu yang ditinggalkan oleh nabi-nabi, dia mendapat bahagian yang sangat besar. Ulama-ulama ni walaupun mereka tidak maksum, ada yang baik dan ada yang jahat ulama-ulama ni, namun Allah Ta'ala tetap memelihara agamanya. Walaupun ada ulama yang jahat, tetap ada ulama yang baik. Tetap ada sehingga hari kiamat. Jangan kita kata tak ada kada dah. Itu jangan awak pandai-pandai. Jangan awak sedap cakap. Dan Tuhan mengatakan ada ulama ni berkumpulan, ada kumpulan Islam. Kumpulan Islam, jamaah Islam yang mewarisi ajaran Nabi. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu kena ikut kumpulan Islam dan pemimpin mereka yang menjaga ajaran Nabi ini. Kena ikut, jangan lari pada kumpulan Islam. Kumpulan yang memelihara Islam, memelihara kitab Allah. Bukan kumpulan yang memelihara kena makan kedarah je. Dia kena faham. Makan kedarah ni menatang buat makan kedarah. Bukan dia manusia. Masalahnya nak tahu betul dan salah, benar dan tak benar, boleh dan tak boleh. Ini agama yang menentukan. Masalah nak makan kedarah ni menatang buat makan kedarah. Ni kita kena faham, kena reti betul-betul. Apa jadi masalahnya? Kerana ada kalangan manusia macam menatang ke makan kedarah je. Tak ada hari akhirat. Di sinilah adanya hari akhirat. Yang patut tahu hari akhirat ni ialah manusia, bukan hidup di atas dunia. Apa hasbtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Tuhan tanya, wahai manusia, adakah kamu ingat aku jadimu begitu saja? Tuhan tanya, wahai manusia, mengingat aku jadi kamu begitu saja? Bangun tidur makan, lepas tu tidur pula, makan tidur pula, gemari-gemari lepas tu mati. Itu saja? Tidak. Kamu akan dipanggil balik. Akan dipanggil balik untuk disoal apa yang kamu buat mengikut perintah Allah di atas dunia. Di sini Allah Ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadat kepada aku. Dua makhluk ni saja, jin dan manusia. Jin dan manusia, dua makhluk ini saja, jin dan manusia. Makhluk yang lain tak ada akal. Makhluk yang lain dah duduk atas malaikat, duduk atas langit, turun je sekali je, bertugas je. Manusia dan jin duduk atas muka bumi. Dan sebab itu surah Ar-Rahman disebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Acak kali diulang ni, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan apa tanda-tanda yang Tuhan tunjukkan tukadziban? Dua makhluk manusia dan jin boleh membohongi tanda-tanda Allah Ta'ala. Tuhan tunjukkan kepada manusia dan jin, dua makhluk ini saja, manusia dan jin. Mereka mesti mengabdikan diri kepada Allah, iaitulah beribadat kepada Allah Ta'ala saja. Tak boleh sembah yang lain pada Allah Ta'ala. Yang kedua, tunduk kepada peraturan-peraturan Allah secara mengabdikan diri. Oleh yang demikian,
perlu dipahami betapa besar hikmahnya hari pembalasan. Maka tidaklah sia-sia Allah menciptakan manusia dan jin dan meletakkan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Dan sepatutnya manusia yang ditugaskan itu mestilah mengetahui keputusan dari tindak tanduk pegangan dan amalan mereka selama ini. Tanpa hari kiamat, amalan mereka tidak ada apa-apa keputusan yang sebenarnya. Dan keputusan itu bukannya dengan cara mereka menepuk dada menghukum diri sendiri, tetapi Tuhan yang mencipta mereka, pemberi keputusan maha adil dan sebenar. Oleh itu mestilah ada hari dan ketika mereka bertemu dan dihadapkan di hadapan pengadilan Tuhan. Maka Tuhan yang mencipta manusia, yang memerintahkan mereka, yang mengurniakan kepada mereka, itulah Tuhan yang hanya diserahkan kepadanya urusan hari akhirat. Yang kelima, sesungguhnya Allah SWT telah memberi peluang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi peluang yang luas kepada manusia di dunia. Terbentang di hadapan mereka jalan-jalan kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kebatilan, dan keji, taat dan maksiat, serta dinyatakan apa yang layak bagi manusia dan tidak layak pada mereka. Mereka boleh memilih di antara dua perkara dan dua jalan. Firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Suratul Anbiya ayat 35. Artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Maksudnya Allah Ta'ala letakkan manusia di atas dunia ini dengan peluang yang luas. Di atas dunia ini banyak cabaran dan ujiannya. Ada perkara kebaikan, ada perkara yang buruk, ada positif dan negatif mengikut perhitungan. Semuanya mengandungi hikmat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ada yang suci, ada yang bersih, yang kotor. Semua ada hikmat. Yang suci untuk digunakan pada tempatnya, yang kotor tu jadi baja dan seumpamanya. Semua ada hikmat Allah Ta'ala buat. Manusia yang diletakkan di atas muka bumi diberi peluang untuk mengurus perkara yang ada di atas dunia ini dengan diberitahu jalan yang baik, jalan yang buruk, taat dan maksiat. Allah Ta'ala sudah menentukan dengan ketetapan mengerjakan yang baik diberi pahala, bukan digandakan pahala itu. Mengerjakan maksiat berdosa. Dan Allah Ta'ala jadikan dunia tempat laluan sementara waktu, tidak selama-lamanya. Yang selama-lamanya ialah alam akhirat selepas berlakunya kiamat. Maka semua yang hidup di atas dunia ini ada ajal. Manusia ada ajal, ada umur yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, termasuk sebaik-baik manusia. Rasul-rasul yang disayangi oleh Allah Ta'ala dimatikan oleh Allah. Apalagi kita yang tak macam Rasul, mati jugalah. Termasuklah yang jahat macam Fir'aun, mati juga.
bahkan semua kerajaan yang memerintah di atas dunia ada ajal. Semua kerajaan ada ajal. Binatang ada ajal, pohon kayu ada ajal. Termasuk dah dunia ini sendiri ada ajalnya. Ditamakkan mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala jadikan berlakunya kiamat. Kiamat itu ialah untuk menyatakan sempadan akhirnya kehidupan dunia bagi semua yang hidup. Ini adalah ketetapan Allah, menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala mentaklifkan, membeban, menugaskan setiap manusia dengan kemampuan yang benar-benar ada pada mereka, dengan syarat taklif menurut sempadan kemampuan mereka yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maha mengetahui perkara-perkara yang berhubung dengan manusia lebih daripada manusia. Firman Allah Taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Suratul Baqarah ayat 286. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Firman Allah Taala, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Suratul Talaq ayat 7. Artinya Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya, menurut qada kemampuan dan kurniaan Allah. Berlakunya darjat ataupun kedudukan martabat taklif, perintah yang dipersoalkan pada hari kiamat. Oleh itu, maka orang-orang fakir, miskin, yang tidak harta, yang tiada harta, bertanggungjawab menurut qada kemampuannya dari segi sabar dan kemampuan jasad menjalankan kerja Islam. Orang fakir, orang miskin, Tuhan beri kepada dia peluang untuk bersabar, dapat pahala sabar. Kalau dia bersabar dengan kemiskinan itu, maka boleh pahala. Tidak diberi kepadanya kewajipan zakat, tak mampu mengerjakan haji, dia tidak berdosa dengan sebab tak mengerjakan haji, tak berdosa dengan sebab tak mengeluarkan zakat, dia mendapat pahala sabar. Tidak berdosa kerana tidak mengeluarkan zakat dan tidak mengerjakan haji, dan tidak ada apa-apa sumbangan harta kepada perjuangan Islam, kerana dia tiada mempunyai kemampuan harta. Itu orang miskin, dia beri kepadanya kelebihan bersabar. Adapun orang yang kaya raya mempunyai kemampuan dari segi kewajipan harta benda, maka ia ditaklifkan, dibebankan, diperintahkan dan bertanggungjawab pada hari kiamat. Dari mana dia ambil harta itu, bagaimana dan ke mana ia membelanjakannya. Orang kaya akan ditanya oleh Allah bagaimana dia ambil harta. Orang miskin tak ada, kerana tak ada harta. Soalan ni tak ada, boleh pahala sabar. Orang kaya akan ditanya dari mana dia ambil harta dia, bagaimana cara dia mengendalikan harta, dengan sebab tipu orang ke, dengan sebab macam-macam dia buat, dengan sebab rasuah ke, dengan sebab ambil harta orang dengan cara yang tak sebenar, pesaka tak betul ke, macam mana. Orang kaya akan disoal dari mana dia ambil harta, bagaimana dia membelanjakan harta, bagaimana cara membelanjakan harta, dia soal. Dan ke mana harta dia beri, akan disoal Allah pada hari kiamat. Pahalanya sangat besar, lebih besar daripada pahala orang yang sabar. Pahala syukur lebih besar pada sabar. Dan syukur ni payah. Biasanya orang kalau senang lupa habis, segala nak buat kebajikan kalau senang, jarang saja. Dan Nabi kita Muhammad SAW berdoa, dalam doanya, Allahumma ja'alni syakura, Allahumma ja'alni sabura, Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Itu doa Nabi SAW. Allahumma ja'alni sabura, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang paling sabar. Kalau susah, jadikan aku orang yang sabar. Allahumma jadikan aku yang paling syukur, jadikan aku yang paling syukur. Allahumma ja'alni syakura,
jadikan aku yang paling syukur. Allahumma ja'alni sabura, jadikan aku yang paling sabar. Kalau aku susah sabar, kalau senang aku syukur. Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Jadikan aku, wahai Tuhan, pada pandangan mata aku sendiri aku ni kecil saja. Pada pandangan orang besar, tak apa. Orang nampak aku besar, tak apa. Biar aku nampak aku ni kecil saja. Aku ni hina, aku ni rendah, aku ni kecil. Kalau orang nampak aku ni besar, mulia, tak apa. Jangan kita berasa orang nampak kita besar, padahal kita hina, kita jahat, dia benci oleh orang. Jangan. Disebut dalam hadis, akan berlaku seseorang itu dihormati kerana kejahatannya. Di antara tanda akhir zaman. Kerajaan umat, wa ukrimar rajulu makhafata syarrih, dimuliakan seseorang kerana takut pada kejahatan dia. Ini tak ada faedah, tak ada guna sikit habuk, tak ada guna. Jadi minta jadi sabar. Kalau susah, sabar. Kalau senang, syukur. Allah Ta'ala punya ketinggian, kita bertawaduk, merendah diri. Orang yang diberi kemampuan akal, mempunyai sifat cerdik, lain tanggungjawabnya dengan seorang yang bodoh. Maka orang yang bodoh itu tidaklah dibebankan seperti orang yang cerdik. Begitu juga orang yang berilmu dibertanggungjawab dan ditanya pada hari kiamat menurut kadar ilmu yang dikurnia kepadanya oleh Allah. Dan orang yang jahil pula tidak disoal dalam perkara yang tidak mampu kerana ia ditakdirkan menjadi jahil. Orang yang cerdik akan ditanya dia guna apa cerdik dia. Dia guna cerdik dia untuk menyelamatkan orang, untuk tolong orang, untuk memandu orang, memimpin orang. Atau cerdik digunakan untuk tipu orang. Cerdik tipu orang sana, tipu, pandai menipu orang cerdik. Akan ditanya oleh Allah, dia guna apa cerdik dia. Orang yang bodoh tak ditanya tentang cerdik dia, tak ditanya. Disebut dalam hadis, berlaku di zaman dahulu, zaman Nabi zaman dulu, bukan zaman Nabi kita Muhammad SAW. Berlaku kemarau panjang. Ada seorang yang bodoh, terlalu bodoh. Dia tengok lembu-lembu mati, mapuh lembu. Kambing-kambing mati kerana kelaparan, rupuk kering habis. Keledai kuda habis mati kerana kelaparan. Ada yang mati, sikit yang hidup pun kuruh. Lalu dia berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah hujan. Turunkanlah hujan, wahai Tuhan. Kesian kepada binatang-binatang yang mati, yang kuruh kering. Allah Ta'ala menurunkan hujan. Allah Ta'ala turunkan hujan subuh. Lalu dia tengok lembu-lembu kuruh tadi, kambing-kambing yang utuh aku makan rupuk. Dia kata, ya syukur wahai Tuhanku, beritahu kerana ada keledamu aku nak tolong eret. Dia kata, Tuhan ada keledar pula. Lalu diketahui oleh seorang Nabi di zaman itu, Nabi tempat lain. Nabi itu nak ajar dia, nak pergi apa kata Tuhan ada keledar pula. Lalu Tuhan turun malaikat turun beritahu ke Nabi, mudah usah giah, dia bodoh. Tak usah ajar dia bodoh. Ilmu dia sekadar tu saja. Ilmu dia Tuhan ada keledar juga. Naik keledar Tuhan ni. Bodoh. Tapi kebodohan dia sekadar itu. Maka Allah Ta'ala maafkan orang yang bodoh kerana kebodohan dia. Tapi orang yang cerdik jaga. Dia banyak cerdik. Banyaklah disoal pada hari kiamat. Begitu orang yang berilmu akan disoal ilmu dia, sama ada ilmu agama ataupun ilmu dunia. Ilmu agama, ilmu dunia, sejauh mana dia memberi manfaat pada orang dengan ilmu dia, akan disoal oleh Allah pada hari kiamat. Orang yang tak ada ilmu tak disoal pada hari kiamat. Disoal berkenaan dengan amal-amal yang lain. Orang yang berkuasa memerintah, mempunyai kerajaan, akan ditanya dari segi ia menjalankan hukum Islam atau tidak. Dan Allah tidak membebankan orang yang tidak mempunyai kuasa pemerintahan, kerana ia tidak menjalankan hukum Islam dalam keadaan yang ia yakin kepada hukum Islam dan tidak redha kepada hukum yang lain, kerana melaksanakan hukum itu di luar kemampuannya. Orang yang ada kuasa, raja-raja
raja-raja, presiden, perdana menteri, pemimpin yang ada kuasa akan ditanya sejauh mana dia menjalankan hukum Allah, hukum Islam dengan kuasa yang ada pada dia. Adapun orang yang tak ada kuasa, rakyat biasa, dia tengok hukum Islam tak dilaksanakan, marahnya dia tak sehingga marahnya dia dapat pahala marah itu, dan dia tidak dipersoalkan mengapa dia tidak menjalankan hukum Islam, kerana dia tidak ada kuasa. Dan sebut dalam hadis 7 jenis manusia yang Tuhan beri naungan pada hari kiamat di pada mahsyar. 7 jenis manusia. Al-imamul adil, yang pertama pemimpin yang adil, pemimpin yang melaksanakan hukum syariat. Ini orang nombor 1 yang mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat kelak. Lepas tu barulah orang pergi masjid, orang sembahyang jemaah, barulah orang lain. Menunjukkan bagaimana mulianya mereka yang ada kuasa, yang melaksanakan syariat Allah, melaksanakan hukum Islam. Dan benda ni payah, kerana orang ni kalau dah ada kuasa lupa, kalau ada kuasa lupa daratan. Anda ingat kepada tanggungjawab amanah melaksanakan syariat Allah. Mereka yang ada kuasa akan disoal, yang tak ada kuasa tak disoal. Orang-orang yang diberi keberanian dan kekuatan akan ditanya bagaimana ia menggunakan keberanian dan kekuatan itu sekadar yang diberi oleh Allah. Adapun orang yang dhaif, uzur, tidaklah dizalimi dengan bebanan yang ia sungguh tidak berupaya. Orang yang ada keberanian, yang ada kekuatan, akan ditanya keberanian dan kekuatan dia. Dia tengok benda mungkar berlaku di hadapan dia, maksiat berlaku di hadapan dia, padahal dia yang ada kekuatan. Orang takut ke dia? Orang takut, dia ada kekuatan. Kekuatan tubuh badan dia, kekuatan kebolehan dia, kekuatan dia, dia boleh mencegah kemungkaran. Tiba-tiba dia beci dia, malah nak layang kemungkaran berlaku. Dia ada kekuatan, dia tak cegah kemungkaran dengan tangan dia, maka dia berdosa. Ada soal daripada Allah pada hari kiamat. Contohnya kalau dia lepang sekali, orang lagi takut, tak buat maksiat, tak pergi lepang. Pasal apa? Malah nak cara. Lepang tu pula jangan lepang menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, tak boleh. Kalau dia lepang jadi kemungkaran lebih besar, jangan, tangguh dulu, marah saja. Marah saja. Kalau sebab dia lepang, orang berhenti habis kemungkaran, dia kena buat, boleh pahala besar, boleh pahala. Dia beri pahala. Dia ada kekuatan, dia ada keberanian, kegagahan dia. Tengok mungkar berlaku, tak kata apa. Pasal apa? Malah cara. Takut orang marah, orang ni jaga. Akan ditanya pada hari kiamat, mengapa dia tak guna kekuatan? Adapun orang yang lemah, tak erak, beci dalam hati, beci, dia nak cegah tak ada kemungkaran, takut, tak pada lawan. Orang ni Tuhan tak soal. Sekadar beci dalam hati saja. Dan sebab itu Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Sesiapa kalangan kamu yang melihat perkara yang mungkar, hendaklah dia ubah dengan tangan. Dia tengok benda yang mungkar, dia kena ubah dengan tangan. Dengan tangan ni ialah dengan kuasa undang-undang, kuasa undang-undang, menguatkuasakan undang-undang, ataupun tindakan dengan tangan sungguh. Dia cegah kemungkaran itu. Dia ada mampu dengan tangan. Kalau tak mampu dengan lidah, nasihat dengan lidah. Kalau tak mampu, beci dalam hati. Nak nasihat dengan lidah pun dia tak erak, beci dalam hati. Beci dalam hati ni selemah-lemah iman, adhaful iman. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, ma min nabiyyin ba'athallahu min nabiyyin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika min al-imani habbatu khardalin. Tiadalah seseorang nabi kita kata, tidak ada seorang nabi di kalangan nabi zaman dulu, malaikat Tuhan jadikan pada nabi itu
sahabat-sahabat yang dekat dengan dia, pengikut-pengikut yang setia, yang berpegang dengan ajaran dia. Bila Nabi itu wafat, Nabi itu mati, maka berlaku kemungkaran. Bila Nabi dah mati, Nabi dah meninggal dunia, menyebabkan berlaku kemungkaran. Ada orang yang buat benda yang Nabi tak suruh. Nabi tak suruh, dia reka-reka. Ada orang yang buat benda yang dilarang. Yang Nabi larang dia buat. Hak Nabi tak suruh, yang Nabi suruh dia tak buat, yang Nabi larang dia buat, ataupun reka benda-benda yang Nabi tak suruh. Maka sesiapa yang mencegah dengan tangannya, dia ada iman, dia dapat pahala. Barang siapa yang mencegah dengan lidahnya, dia dapat pahala. Ada yang boleh cegah dengan tangan, yang boleh cegah dengan lidah, dan ada yang benci dalam hati. Tidak ada selepas benci dalam hati melainkan imannya tak ada, walaupun setelah biji yang halus. Kalau tengok benda yang mungkar, benda yang salah, tak benci dalam hati, Nabi kata tak ada iman, walaupun sebesar biji sawi yang halus. Maknanya kalau benda tu maksiat, dia tak benci kepada maksiat, dia berdosa. Dia tengok benda maksiat, tak benci dalam hati, berdosa. Kalau benda tu kufur, benda tu kufur, keluar daripada Islam, dia redha dengan kufur, jadi kufur juga dia, jadi kufur sama. Tak ada iman walaupun sebesar biji yang halus. Menunjukkan bagaimana seseorang itu mengikut kemampuan dia. Begitu juga orang yang panjang umurnya tidak sama dengan masalah orang yang pendek umurnya. Dan begitulah seterusnya dalam perkara yang kemampuan yang berbeza-beza di kalangan manusia, maka segala perintah adalah dipadankan dengannya. Firman Allah Ta'ala, laisal 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Surah An-Nur ayat 61. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang tempang, bagi orang sakit makan di rumah kamu. Maknanya orang buta dia benarkan masuk dalam rumah. Orang puan buka aurat depan orang buta, tak jadi salah, kerana orang buta tak nampak aurat itu. Orang buta, nyata dia buta sungguh lah, jangan buat lolok buta. Itu tak jadi, dia buta, tahu dia buta sungguh, maka tak salah. Dia tak nampak aurat. Begitu juga orang yang sakit, yang tidak ada nafsu, orang yang tidak ada yang tempang, yang uzur, maka dia duduk sama orang puan dalam tu, tak menjadi kesalahan kepadanya. Dia jaga duduk di rumah, tak jadi kesalahan. Ini ayat surah An-Nur. Begitu juga berkait dengan jihad. Orang yang buta, yang tempang, yang uzur, yang lemah, yang sakit, diampunkan Allah kerana dia tidak berjihad. Abdullah bin Maktum, seorang sahabat yang buta, yang Tuhan turun ayat tegur Nabi kerana Nabi tak layan. Kerana Nabi duduk sibuk dengan pembesar-pembesar Quraisy. Turun ayat Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi tunjuk muka masam kerana mari seorang buta. Tuhan tegur Nabi. Abdullah bin Maktum yang buta ni minta izin, ya Rasulullah, minta izin saya nak pergi jihad. Nak jihad. Orang kata, mu tak boleh membuta. Letak saya di antara dua pasukan yang berperang. Letak saya di tengah. Berperang, biar saya mati di tengah itu, kata dia. Allah Ta'ala mengizinkan dia tak berperang kerana sebab dia buta, tak jadi kesalahan. Dalam surah yang lain, firman Allah Ta'ala, ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Artinya, mengapa mereka membahagi-bahagikan rahmat Tuhanmu, maka kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka di dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa darjat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Tuhan bagi ke manusia ni ada yang mempunyai kemampuan yang besar,
Ada yang tak ada kemampuan. Yang tak ada kemampuan jadi pekerja kepada yang ada kemampuan. Yang tak ada kemampuan jadi pekerja kepada majikan yang ada kemampuan. Tuhan jadikan begitu. Di mana yang bekerja ni boleh pahala, yang memberi gaji boleh pahala. Semuanya menunaikan kewajipan masing-masing, amanah masing-masing, dan bertimbang rasa di antara satu sama lain. Termasuklah di antara orang yang membeli dan orang yang menjual. Ada orang dia mampu berniaga, ada orang dia mampu membeli. Kalau semua pakat niaga belaka, tak ada orang beli, nak niaga macam mana? Pakat jual belaka, tak ada orang beli. Dia ada berah dah, pakai jual berah. Kalau orang ada berah dah, mana boleh? Ada orang yang ada berah, yang tak ada berah, beli, jual dan beli. Begitulah, ada barang, dia tak ada barang. Tuhan jadikan begitu. Ada kemampuan, tak ada kemampuan. Tuhan suruh timbang rasa antara satu sama lain. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Nabi kata, Allah Ta'ala beri rahmat, Allah Ta'ala beri rahmat kepada seorang yang bersifat penyayang. Bersifat penyayang idza ba'a, bila dia jual, wa idza ishtara, bila dia beli, wa idza iqtada, bila mengendalikan urusan, dapat rahmat. Kesian dia jual barang tak untung melebihi dah lalu, tak jual mahal, dia mengambil untung qadar yang berpatutan. Ni siapa untung siapa 10 kali ganda mana untung. Ni untung pelawak, ni jahat, ini kerja jahat. Tuhan tak beri rahmat, tak beri rahmat ke manusia yang macam ni. Jadi orang tengah ambil ikan daripada orang ke laut, harga RM10, jual RM40. Ini semua kerja-kerja yang tak dapat rahmat, tak dapat rahmat Allah Ta'ala. Begitu juga beli barang ni, jual berlipat kat dia ganda. Petani dalam keadaan susah, orang yang membeli dalam keadaan susah. Tuhan kata, Nabi kata, Tuhan beri rahmat kepada orang yang penyayang. Bila dia jual, dia kesian ke orang. Bila dia beli, dia kesian ke orang yang menjual. Jangan tawa-tawa sampai rugi orang. Dah lalu pula, dah lalu tawa, dah lalu sampai rugi orang berniaga. Ini tak betul. Tuhan tak beri rahmat macam ni. Dia tawa mengikut kod yang betul. Dibenarkan tawa, dibenarkan menjual dengan cara untung yang berpatutan. Wa idza iqtada, bila mengendalikan urusan, urusan dia pejabat. Bila mari orang nak kendalikan urusan, minta dia tak ada apa-apa, mari esok, dia kata. Padahal dia kosong. Mari esok pula, 2-3 hari kawan tu. Dia pajang orang panggil pajang orang. Ini kerja jahat belaka ni, kerja jahat. Padahal dia boleh mengendalikan urusan orang dengan cepat. Itulah tuan hakim di mahkamah menjatuhkan hukuman dengan mudah-mudah begitu saja. Sedangkan Islam menggalakkan diampunkan kesalahan, dibebaskan. Mahkamah Islam mencari jalan orang yang dituduh nak bebas. Macam mana nak bebas orang yang dituduh? Cari juga poin ataupun hujah, dibebaskan. Dan dibenarkan dilantik peguam. Dalam Islam dibenarkan peguam. Peguam ni untuk mencari jalan bagaimana nak bebas orang yang dituduh. Orang curi, ada orang kata, oh dosa peguam ni bela orang curi. Tidak, ini hukum Islam. Hukum Islam, dia bela orang curi, dia bela perampok. Tujuannya cari hujah undang-undang yang boleh membebaskan dia dari syubhat, meringankan hukuman dia. Kalau kena hukum, ringankan hukuman. Ini cara Islam. Kita kena faham betul-betul. Islam menggalakkan manusia yang berdosa bertaubat. Tuhan menggalakkan hamba-hamba dia bertaubat. Ini sifat Allah Ta'ala, pemurah, penyayang, maha adil. Jadi Tuhan bagikan manusia itu mengikut darjat kedudukan masing-masing, dan kena ada kesian di antara satu sama lain. Ini tujuan Tuhan beri. Adakah hari kiamat Tuhan nak beri pahala? Pahala kepada orang yang bertaubat, orang yang minta maaf, pahala pada orang yang mengampunkan kesalahan orang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, daripada hikmat berlakunya hari akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji setiap manusia
dengan berbagai-bagai ujian menurut qadar akal dan ilmu mereka. Setelah dikurniakan akal dan petunjuk dengan agama yang sebenar, iaitulah Islam, mereka diberi jalan untuk menjadi orang yang beriman, insaf, bersabar dan bersyukur, atau menjadi sebaliknya, tidak beriman, tidak insaf, tidak sabar dan tidak syukur. Oleh itu, maka Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil, memberi balasan yang cepat di dunia ini ataupun balasan akhirat. Apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu akal, ilmu dan kemampuan masing-masing, dan Allah taala menguji pula mengikut qadar masing-masing. Orang yang cerdik, yang banyak ilmunya, banyak ujiannya. Orang yang bodoh, tidak ada ilmunya, sedikit ujiannya. Mengikut qadar masing-masing. Sejauh mana beriman, insaf, bersabar dan syukur, itu adalah perkara yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mulia yang ada dalam hati dan diikuti dengan amalan. Iman diikuti dengan amal yang soleh. Insaf diikuti dengan kembali kepada yang betul. Sabar diikuti dengan ketahanan menghadapi ujian. Bersyukur menggunakan nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Suratul Fajar ayat 15 hingga 20. Artinya, adapun manusia itu apabila Tuhannya menguji, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun apabila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, menyusahkan rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakan aku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya, kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang-orang miskin, dan kamu memakan harta pesaka dengan cara bercampur gaul halal dan haram, dan kamu menyertai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Mengapa Tuhan tidak beri manusia itu senang semuanya, Islam semuanya, sihat semuanya? Sebabnya ada kalangan manusia yang kalau cerdik tipu orang walaupun dia Islam. Ada kalangan manusia kalau sihat gagah buat maksiat. Ada kalangan manusia yang kalau harta banyak sombong dengan banyaknya, tak tolong orang, tak tolong orang miskin, tak tolong anak yatim, mengambil harta dengan cara haram. Di antaranya mengambil harta pesaka dengan cara yang tidak betul. Allah Ta'ala surat. Ini adalah ujian-ujian, ujian diri dan harta benda. Firman Allah Ta'ala, walau yasha'u Allahu lam tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din walladhina qutilu fi sabilillah falan yudilla a'malahum. Surah Muhammad ayat 4. Artinya, dan jikalau Allah menghendaki, nescaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji akan sebahagian kamu yang lain, dan orang-orang yang dibunuh pada jalan Allah Allah tidak akan mensia-siakan amalan mereka.
Ayat ini menegaskan mengapa Allah Ta'ala tak jadikan Islam itu menang selama-lamanya. Allah Ta'ala maha berkuasa. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, bila Allah nak menghendaki, jadi maka jadi. Allah Ta'ala boleh menenggelamkan kaum Nuh dalam sekelip mata. Tinggal orang yang beriman saja. Setelah Allah Ta'ala memberi tempoh 950 tahun. Dipanjangkan umur Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah. Hanya umur Nabi Nuh 1000 tahun. Berdakwah 950 tahun. Umur Nabi Nuh panjang, umur orang lain tak panjang. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Kebanyakannya tak beriman. Walaupun sudah beranak, bercucu, bercicit, mati. Anak jadi ayah, jadi toki pula. Ada cucu cicit pula. Tak beriman. Silih berganti sehingga 950 tahun. Tinggal sedikit, satu riwayat kata 25 orang. Satu riwayat kata 80 orang. Allah Ta'ala tenggelamkan mereka. Setelah diuji selama 950 tahun. Kaum Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala berpuluh-puluh tahun menghadapi Namrud. Sedikit saja yang beriman dengan Nabi Ibrahim AS. Akhirnya Ibrahim dan pengikut-pengikutnya dihalau dari Babil, berhijrah ke Palestin. Allah Ta'ala binasakan Namrud dengan nyamuk saja. Dengan nyamuk saja Allah Ta'ala binasakan Namrud. Fir'aun, dia beri tempoh kepadanya berkuasa dengan harta kekayaan yang banyak, kemewahan yang banyak, kesenangan yang banyak. Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa. Sedikit saja yang beriman dengan Nabi Musa AS. Kemudian Allah Ta'ala tenggelamkan mereka yang tidak beriman itu. Mengapa Allah Ta'ala buat begitu? Kerana nak uji manusia. Ada yang beriman, bersabar, bersyukur dengan nikmat iman yang diberi oleh Allah Ta'ala, beramal soleh. Ada yang tak beriman, lupakan Allah Ta'ala, nak ke dunia, saya tak percaya pada akhirat. Ada kalangan yang beriman itu mati, dibunuh. Allah Ta'ala mengatakan, yang mati dibunuh itu, kamu jangan ingat dia mati. Mereka dalam syurga. Balhum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka yang dibunuh kerana berjuang untuk menegakkan Islam itu hidup di alam barzakh. Mereka direzeki oleh Allah Ta'ala. Terpulang kepada nak percaya tak percaya. Ini ujian daripada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, am hasibal ladina fi qulubihim maradun an yukhrijallahu adghanahum walau nasha'u araynakahum fala'arabtahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Surah Muhammad ayat 29 hingga 30. Artinya, apakah telah mengira oleh orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya bahawa Allah tidak mendedahkan kedengkian mereka. Dan kalau kami menghendaki, nescaya kami tunjukkan mereka kepadamu, wahai Muhammad SAW, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan mereka. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan hal ehwal kamu. Orang munafik yang menipu Nabi dan sahabat-sahabatnya, yang menipu perjuangan Islam, tipu perjuangan Islam, duduk sama-sama orang Islam, duduk sama-sama perjuangan Islam, tapi menipu. Bila Islam menang, dialah yang kuat. Bila Islam kalah, duduk di ujung. Islam kalah, duduk di ujung, lari. Bila Islam menang, dia paling dekat. Tujuannya nak dapat habuan dunia saja, ataupun nak berkhidmat untuk musuh-musuh Islam. Duduk dalam saf orang Islam, duduk dalam masjid bersama dengan Nabi SAW. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad,
Kan Allah Ta'ala nak dedahkan mereka. Allah Ta'ala boleh dedahkan. Kamu nampak seorang-seorang, wahai Muhammad. Tapi Allah Ta'ala nak uji mereka. Ada orang munafik yang Nabi tahu. Ada orang munafik yang Nabi tak tahu. Nabi tidak memberitahu orang. Senyap. Dan ada orang munafik yang Nabi beritahu kepada orang-orang tertentu. Huzaifah Ibnul Yaman. Nabi beritahu kepadanya orang munafik. Maka Sayyidina Umar berjumpa dengan Huzaifah. Sayyidina Umar bertemu dengan Huzaifah. Bukan nak tanya siapa dia. Bukan nak tanya Huzaifah siapa dia orang, siapa dia munafik. Sayyidina Umar tanya, aku termasuk tak nama? Ini pelik, kena faham. Sekerah-kerah Sayyidina Umar tu bertemu dengan Huzaifah, dia tahu Nabi beritahu orang munafik pada Huzaifah, temu dengan Huzaifah, tanya, aku termasuk tak dalam kalangan munafik tu? Ini takwa Sayyidina Umar. Kita ni tak nak tanya orang lain. Kita diri tak. Ini kena faham balik. Sebengih-bengih Sayyidina Umar, dia tak tanya nama orang munafik nak cari. Tidak. Biar serah pada Allah Ta'ala. Itu sebengih-bengih Sayyidina Umar. Kita ni tak nak tanya orang. Dia tak tanya kita sendiri. Iman kita sejauh mana. Tidak muhasabah diri. Maka Allah Ta'ala mengatakan, orang-orang munafik disembunyikan oleh Allah. Jangan mereka ingat Allah Ta'ala tak tahu mereka. Bila dia bermaksud Allah Ta'ala dedahkan mereka. Dan Allah Ta'ala mengatakan dalam sambungan ayat ini, sambungan ayat surah Muhammad ini, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan jika sekiranya kamu orang-orang Arab, orang Arab yang sudah Islam, yang sudah ikut Nabi ini, berpaling daripada Islam, ataupun berpaling daripada berjuang untuk menegakkan Islam, berpaling dari jihad kerana sudah menang, harta sudah banyak, kamu lari daripada perjuangan menegakkan Islam, kamu berpaling, yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Allah Ta'ala tukar kaum yang lain daripada kamu, tidak seperti kamu. Islam tidak mati sekali-kali. Islam tidak dipadamkan cahaya. Allah Ta'ala tukar kaum lain yang berjuang untuk menegakkan Islam. Bila orang Arab di zaman sahabat, zaman tabi'in makin lemah, tabi'in makin lemah, orang Arab meninggalkan mengaji agama, belajar agama, maka Allah Ta'ala lahirkan ulama-ulama daripada orang yang bukan Arab. Orang bukan Arab. Imam Bukhari, orang Asia Tengah. Imam Muslim, orang Iran, orang Asia Tengah juga, utara Iran. Imam Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, bukan orang Arab. Fakhrul Razi, orang Asia Tengah. Al-Qurtubi, orang Spanyol. Allah Ta'ala lahirkan ulama-ulama di kalangan bukan Arab. Bukan Arab, ulama bukan Arab. Ada bukan Arab. Termasuklah Muhammad Al-Khatib daripada Kepulauan Melayu, pernah jadi imam Masjid Mekah beberapa ratus tahun yang lalu. Ini orang daerah kita pernah dilantik menjadi imam Masjid Mekah. Bila orang Arab tak mengaji, Allah Ta'ala peliharakan ilmu. Imam Ghazali, orang Iran. Imam Shirazi, orang Iran. Bila orang Arab meninggalkan menuntut ilmu. Bila orang Arab meninggalkan jihad, berjuang untuk menegakkan Islam, sehingga Baitul Maqdis jatuh ke tangan tentera Kristian, Allah Ta'ala lantikkan Salahuddin Al-Ayyubi untuk membebaskan Baitul Maqdis. Bukan orang Arab, orang Kurdis. Orang Kurdis. Untuk balas dendam, sampai hari ini orang Kurdis tak ada negara. Orang Kurdis yang membebaskan Masjid Aqsa. Pemimpin membebaskan Masjid Aqsa. Begitulah Allah Ta'ala jadikan orang Turki beberapa ratus tahun memimpin kerajaan Uthmaniyah. Pimpin kerajaan Uthmaniyah. Orang Turki, bukan orang Arab. Kita jangan ingat kita ni Melayu dah. Bagus sangat aku ni Melayu, tapi tak ikut Islam. Kalau tak ikut Islam, jaga. Allah Ta'ala tukar kaum yang lain daripada kamu
yang menerima Islam. Yang menerima Islam akan jadi begitu. Kamu Melayu yang tak ikut Islam, macam Arab lah juga yang tak ikut Islam, akan jadi hina. Kita tengok hari ini orang Arab mengecewakan Palestin. Mengecewakan Palestin, tak tolong orang Palestin. Hari-hari orang Yahudi bunuh orang Palestin. Hari ini orang Palestin terpaksa berlawan dengan Yahudi menggunakan pisau, menggunakan batu. Tak ada senjata, guna pisau, guna batu, lawan orang Yahudi. Nabi kata, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Mereka tidak boleh dimudaratkan. Orang Palestin tak boleh dimudaratkan oleh orang-orang yang mengecewakan mereka, sehingga Allah Ta'ala mendatangkan urusannya, memenangkan Islam bila tiba masanya. Hari ini orang Arab duit banyak, fitih banyak, beli senjata, perang sama sendiri. Perang sama sendiri, bukan untuk lawan Yahudi tak. Perang sama sendiri, lawan sama sendiri, bunuh sama sendiri. Lupa untuk berperang dengan Yahudi. Kerana tak dinafikan ada kesalahan, ada kesilapan, ada kezaliman sama sendiri. Walaupun demikian, orang Islam kena bersatu lawan musuh yang sebenar, iaitulah Yahudi, Zionis. Zionis musuh yang sebenar, kena lawan. Walaupun kita kelahi sama-sama kita, berlawan sama kita, ada yang zalim, ada yang salah, tinggal dulu lawan musuh yang menentang agama kita. Tinggal dulu yang ini dok, lawan hak ni dulu, lawan sama sendiri dulu. Lawan sama sendiri, musuh membina kekuatan mereka. Puncanya bila meninggalkan jihad, Allah Ta'ala dedahkan hal ehwal kamu. Firman Allah Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 155 ke 157. Artinya, dan demi sesungguhnya akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Mereka itulah orang yang mendapat keberkatan yang sempurna dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah Ta'ala mengatakan, wahai manusia, khususnya orang yang beriman, kami akan ujikan kamu dengan ketakutan, rasa takut. Tak usah berani lah. Sifat takut ni ada dalam diri manusia. Hak berani macam mana pun ada sifat takut. Akan diuji dengan ketakutan. Sama ada dengan sebab musuh sesama manusia, binatang buas, ataupun bencana alam. Mari rasa takut. Kelaparan, diuji dengan kelaparan. Kalau orang Islam dia suruh berpuasa, kadang-kadang lambat masuk, lapar. Tukar masuk, lambat masuk. Bini kita lambat masuk, lapar. Diuji dengan kelaparan. Piti ada dah nak boleh benda payah. Mesti diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji dengan kelaparan. Kekurangan harta benda. Diuji dengan kekurangan harta benda. Berniaga, rugi. Tanah-tanah tak jadi. Nyemakan di binatang, nyemakan di babi dan seumpamanya. Pergi ke laut tak boleh. Tak boleh ke laut. Tengah-tengah boleh, tiba-tiba tak boleh. Diuji dengan kekurangan harta. Jiwa, diuji dengan jiwa. Diuji dengan nyawa, kematian. Orang yang kita kasih, kita sayang, mati. Dia tengah sayang, tiba-tiba mati. Ibu bapa kita, anak pinak kita, isteri, suami kita, mati. Dan buah-buahan. Buah-buahan tak menjadi. Tak menjadi buahan. Berbuah dah baju tak menjadi. Dia curi dia orang. Macam-macam. Dia curi dia orang. Dia makan di binatang.
dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Tuhan kata, bila menghadapi ujian ini, ada orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibat, ditimpa bencana, kerugian itu, kesusahan itu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan mati saja, kita mati je sebut ni. Kita mati je sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila hilang harta tak sebut ni. Tuhan suruh sebut semua. Semua ujian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik bagi Allah, termasuklah harta banyak, rezeki kami, kesihatan kami milik bagi Allah, dan kami akan dipanggil balik kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang sabar dan mengucap dengan ucapan ini, yang mendapat keberkatan yang sempurna dari Tuhan, mendapat rahmat dan mendapat petunjuk daripada Tuhan. Mereka mendapat fadilat, bukan saja dapat pahala, dapat petunjuk, dapat rahmat, dapat berkat, kekuatan daripada Allah Ta'ala. Bila kita menghadapi semua ujian dan kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ingat Tuhan. Kita ni milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuhan boleh buat apa-apa saja. Kalau kita sabar, boleh pahala. Kita syukur, boleh pahala. Hanya pada orang Islam saja. Wallahu a'lam.